Baik, seterusnya adalah ikatan perkongsian. Baik, apa tujuan ikatan perkongsian ini diwujudkan? Okey, ikatan perkongsian diwujudkan bagi mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari dan memastikan setiap perkongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui bersama. Okey, jadi ikatan perkongsian ni adalah perjanjian awal antara rakan-rakan kongsi. Okey, dalam ikatan perkongsian ini, okey, yang pertama dinyatakan tentang faedah atas pinjaman. Okey, berapa peratus faedah yang dikenakan kepada perniagaan sekiranya perniagaan membuat pinjaman daripada rakan kongsi. Okey, modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Berapa jumlah modal yang disumbangkan oleh rakan kongsi? Okey, dinyatakan dalam ikatan perkongsian ni. Okey, ianya perlu dinyatakan dengan jelas supaya perkara-perkara yang tak diingini berlaku pada masa akan datang. Okey. Gaji, allowance, bonus perkongsi. Okey, perlu nyatakan berapa gaji yang perlu dibayar. Okey, kalau ada allowance, berapa allowance yang perlu dibayar kepada rakan kongsi. Faedah atas ambilan, berapa peratus faedah yang dikenakan ke atas rakan kongsi sekiranya mereka membuat ambilan dalam perniagaan. Okey, faedah atas modal, berapa jumlah faedah yang akan diberikan kepada rakan kongsi yang menyumbang modal dalam perniagaan. Okey, kongsi untung ataupun kongsi rugi. Bagaimana kongsi untung dan rugi itu diagihkan? Adakah rugi dan untung itu diagihkan sama rata ataupun mengikut nisbah modal ataupun mengikut peratus ataupun nisbah yang telah dipersetujui bersama. Okey. Baik, ini perincian dia. Okey, jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi merupakan jumlah kepentingan setiap pekongsi dalam perniagaan perkongsian. Faedah atas modal, ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Okey, diberikan sebagai galakan kepada pekongsi melabur modal yang lebih banyak ke dalam perkongsian, merupakan tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Okey, ini faedah atas modal ni. Perniagaan dia mesti bayar kepada pekongsi yang menyumbangkan modal. Okey, faedah atas ambilan, faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan. Okey, pekongsi yang buat ambilan kena bayar faedah. Okey, tujuan dia mengawal pekongsi daripada membuat ambilan yang berlebihan. Okey, merupakan tuntutan perkongsian terhadap perkongsi. Okey, faedah atas pinjaman. Okey, merupakan bayaran faedah diberikan kepada pekongsi yang memberikan pinjaman kepada perniagaan. Okey, yang saya sebut tadi ni. Kalau rakan kongsi beri pinjam kepada perniagaan, perniagaan mestilah bayar faedah. So faedah atas pinjaman ni merupakan belanja ke atas perniagaan. Okey, gaji, allowance, bonus perkongsi. Bayaran ataupun ganjaran kepada pekongsi yang aktif menguruskan perniagaan perkongsian. Amount bayaran tertakluk kepada perkara yang telah dipersetujui dalam ikatan perkongsian. Okey, dalam ni kena nyatakan berapa gaji yang perlu dibayar kepada rakan kongsi. Okey, kalau ada allowance, berapa allowance yang perlu dibayar. Okey, ini perlu detail Okay, yang last sekali, kongsi untung ataupun kongsi rugi. Okay, ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal serta gaji, allowance dan juga bonus. Okay, jadi kongsi untung dan rugi ni akan dibayar ataupun dikira setelah semua faedah gaji ini telah dibayar. Okey, ini kita akan belajar nantilah akaun pengasingan untung rugi. Macam mana kita nak kira. Baik. Implikasi sekiranya tiada ikatan perkongsian. Baik. Sekiranya tiada ikatan perkongsian. Kalau dalam perniagaan tak ada ikatan perkongsian ni, apa yang akan berlaku? Okey. Lazimnya terdapat perjanjian yang dipersetujui
dan ditandatangani oleh pekongsi sebelum menubuhkan perniagaan. Perjanjian tersebut boleh dibuat secara lisan ataupun secara bertulis. Namun begitu, sekiranya perjanjian perkongsian tidak dibuat dan berlaku sebarang perselisihan antara pekongsi, maka perkara tersebut akan diselesaikan menurut Akta Perkongsian 1961. Maknanya dalam perkongsian ni, sekiranya tiada ikatan perkongsian, ianya akan dirujuk kepada Akta Perkongsian. Ni yang tadi ni kan. Kalau ikatan tu tak ada ataupun berlaku salah faham, baik, perniagaan perlu rujuk semula kepada Akta Perkongsian. Inilah tujuan Akta Perkongsian ni. Baik. Info tambahan. Gaji, allowance dan bonus merupakan tuntutan perkongsi kepada perkongsian. Gaji, allowance dan bonus ni tuntutan perkongsi. Maknanya perkongsian ini adalah belanja kepada perniagaan lah. So sampai sini saja pengenalan kepada perkongsian. Baik, jadi tugas awak sekarang ni, awak buka buku teks. Sebenarnya nota ni cikgu ambil daripada buku teks je. Jadi awak buat nota semula dalam buku tulis awak. Jangan salin semualah. Ambil isi-isi penting saja. Buat nota tu, kemudian serah kepada cikgu. Snap gambar, tunjuk pada cikgu sebagai bukti yang mana awak telah buat. Dan seterusnya nanti kita akan sambung subtopik yang kedua dalam perkongsian ini adalah akaun pengasingan untung rugi. Baik, jadi setakat itu saja daripada saya. Kita akan jumpa pada masa yang seterusnya. Terima kasih.